الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita baca 10 ayat pertama dari surah Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung pengajian kita muka surat 27. Muka surat 27, qala al-musannif rahimahullah wa kana Umar qabla islamihi min a'zamil mu'aridin lil Islam wal muntaqimina mimman aslama fa'azza Allahu al-islam Fa'azzallahu al-islama bi-islamihima. Sayyiduna Umar sebelum memeluk Islam adalah antara orang yang sangat kuat menentang Islam. Beliau juga antara orang yang kuat menyeksa orang yang memeluk Islam. Allah memuliakan agama Islam dengan pengislaman mereka berdua. Sayyidina Umar masuk Islam ada dua riwayat. Riwayat pertama, kerana mendengar bacaan Al-Quran surah Taha. Dia dengar bacaan surah Taha ini di rumah adik dia nama Fatimah binti Al-Khattab, suami kepada adik dia atau adik ipar dia nama Sa'id bin As. Ke surat 27. Jadi riwayat ini, Sayyidina Umar dia pergi rumah adik dia, semua kita tahu. Dia mengamuk. Kemudian dia ditenangkan dengan bacaan surah Taha.
Tapi dia mengamuk, dia pukul adik ipar dia. Dan dia juga ada seorang lagi guru Quran. Guru Quran yang lari bersembunyi dalam almari. Guru Quran takut dekat Sayyidina Umar, lari sembunyi dalam almari. Jadi dia mengamuk-ngamuk kerana dia dengar bacaan Al-Quran. Kemudian mereka minta dia bertenang. Dia kata dia pun nak belajar juga. Maka dibacakan kepadanya surah Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Dia bila dengar surah Taha tu, hati dia jadi lembut. Akhirnya dia memeluk Islam di rumah adik dia, Fatimah binti Al-Khattab radhiyallahu anha. Lepas dia masuk Islam, dia pergi ke rumah Arqam bin Abi Arqam dengan bawa pedang. Gaya dia tu macam nak pergi bunuh Nabi. Memang asalnya dia nak pergi bunuh Nabi. Dia bawa pedang, dia nak pergi bunuh Nabi. Tapi orang perli dia, orang kata adik hang pun ikut ajaran Muhammad. Kalau nak bunuh adik hang dulu. Itu yang dia kona pergi singgah rumah adik dia, dia mengamuk-ngamuk. Akhirnya Allah Ta'ala bagi hidayah, dia masuk Islam. Dia masih bawa pedang yang sama ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Bila dia sampai di situ, orang ramai pun terkejut. Sayyidina Hamzah kata, Sayyidina Hamzah dah Islam dah. Sayyidina Hamzah kata, wahai Rasulullah, izinkan aku bertarung dengan dia. Nabi kata, biarkan dia masuk. Kita tengok dia masuk. Kalau dia masuk cara elok, cara adab, kita layan dia sebagai tetamu. Kalau dia masuk cara kasar, cara samsing, kita akan melawan dia. Rupa-rupanya dia masuk ke rumah Arqam bin Abi Arqam untuk memaklumkan, mengisytiharkan keislamannya. Dia telah pun mengucap 2 kalimah syahadah di rumah adiknya. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua, Sayyidina Umar ni masuk Islam kerana mendengar bacaan Nabi sendiri. Nabi semayang dekat dengan Kaabah. Nabi semayang tahajud lah tengah malam. Waktu ni belum lagi diwajibkan kepada umat Islam semayang. Tapi Nabi duduk semayang lah. Nabi semayang berdekatan dengan Kaabah di tengah malam. Nabi membaca surah Al-Haqqah. Jadi Sayyidina Umar ni terkesan dengan bacaan Nabi. Nabi semayang, dia datang daripada belakang nak bunuh Nabi. Kira dia marah sungguh kat Nabi sampai nak bunuh. Kalau Abu Jahal tu ganggu solat Nabi, nak lepak batu, letak perut unta, dia bawa pedang nak pancung kepala Nabi. Nabi semayang. Dia datang daripada belakang. Akhirnya dia tak jadi pancung. Kerana Nabi baca Quran surah Haqqah ni masuk ke dalam hati kecil Sayyidina Umar. Suara Nabi yang merdu, cara-cara Nabi baca, menghayati bacaan. Betapa indahnya bacaan Al-Quran. Dia pun orang Arab kan. Nabi baca daripada awal surah Haqqah. Jadi surah Haqqah ini diturunkan di Mekah. Kita dapat maklumat juga surah Haqqah ni Makkiyah. Turunnya di Mekah. Antara tanda turun di Mekah, ayat dia pendek-pendek. Kalau surah Madaniyah ni, ayat selalunya panjang-panjang. Baik. Bila Nabi baca tu, terlampau merdu, di tengah malam yang syahdu, Sayyidina Umar daripada belakang nak tikam Nabi ni tak jadi. Akhirnya terdetik dalam hati Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata dalam hati, siapa yang baca ni? Muhammad ke malaikat yang baca? Atau jin yang baca? Dia tertanya-tanya dalam hati dia, yang baca ni siapa ni? Muhammad ke, malaikat ke, jin ke? Sedap sungguh suara. Dan kalam
Al-Quran ini tersusun elok. Bahasa dia tu elok. Sedap, manis, lembut semua dah. Sebelum ni kita dah sebut dah. Al-Walid bin Mughirah bila Nabi baca Quran kat dia, dia kata innaha la halawah wa innaha la talawah. Bacaan kamu ni manis, lembut, sedap. Begitu juga Sayyidina Umar. Cuma dia tak cakap dengan mulut, dia cakap dalam hati. Siapa baca ni? Sedap sangat ni. Bahasa pun elok semua. Elok. Bila dia terdetik macam tu, Nabi sampai ayat 40. Kira dia duduk layan bacaan Nabi ni daripada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Sampai dekat-dekat ayat 40, dia tertanya, siapa yang baca ni? Maka Nabi baca ayat 40. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan wahyu yang diterima oleh Rasul yang mulia. Yang baca ni Rasulin Karim. Utusan Allah yang mulia. Ini qaul, ini bacaan Rasul yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun, aku tanya, Muhammad jawab. Maka terdetik dalam hatinya, dia cakap dalam hatinya, Muhammad ni penyair kot. Ahuwa syair, adakah Muhammad ni seorang penyair? Dia belajar syair di mana? Maka ayat 41 menafikan. Wa ma huwa biqauli syair. Quran ini bukan perkataan penyair. Allah kata doa. Wa ma huwa biqauli syair. Muhammad itu bukan syair, penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sangat kamu beriman. Dia terkejut. Aku cakaplah hati. Dia jawab. Maka Sayyidina Umar kata, tahkah Muhammad ni bomo nujum 4 belalang bah. Muhammad ni nujum bah. Tok bomo bah. Arab panggil kahin. Dia kata sahih dah. Tadi aku duk tanya ni siapa baca. Dia jawab kata dia baca. Aku kata dia penyair, dia nafikan doa bukan penyair. Dia bomo kot ni. Nujum yang boleh baca isi hati orang. Kahin ni, kahin. Tiba-tiba Nabi sambung ayat 42. Nabi pun tak tahu kata dia ada belakang. Memang ayat tu macam tu. 40, 41, 42. 42 ayat berbunyi. Wala biqawli kahin. Bukan perkataan seorang dukun. Bukan Tok Bomo. Muhammad bukan Tok Bomo pun. Qalilam ma tadhakkarun. Sedikit sekali kamu mengambil pengajaran. Macam kata kat aku, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya lagi dalam hati dia. Quran ini, kalau dari Allah. Quran ini Muhammad baca. Dia bukan penyair. Dia bukan bomo. Dia ambil mana Quran ni? Ambil mana Quran ni? Nabi baca lagi. Tak ambil mana Quran ni turun. Malaikat bawa turun. Tanzilun. Turun. Bukan kata pergi ambil sana, pergi ambil sini. Dia turun. Nuzulul Quran. Quran ni dia turun daripada atas langit turun. Daripada Allah Mahfuz. Nabi baca. Tanzilun min Rabbil Alamin. Dia kata. Dahsyat ni. Aku tanya semua dia jawab ni. Aku tanya adalah hati dia jawab dengan mulut ni. Kot dia reka-reka kot. Quran ni kalau turun daripada Allah pun mesti ditokok tambah oleh Muhammad. Muhammad tokok tambah kot. Allah Ta'ala jawab lagi 44. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'akhadna minhu bil yamin. Jikalau Muhammad menokok tambah ke atas kami sebahagian perkataan, tambah sikit, beberapa kalimat ditambah-tambah, la akhadna minhu bil yamin, pasti kami rentap daripadanya dengan yamin. Apa dia ni? Kami pegang tangan kanannya. Kalau dia tokok tambah, kami pegang tangan kanan dia. Thumma laqata'na minhu alwatin, kemudian kami akan potong urat jantung dia. Matilah dia. Berani dia nak tokok tambah Quran. Kami pegang tangan dia, kami gari tangan dia,
kami potong al-watin, urat jantung dia. Panjanglah ceritanya. Dia asyik bertanya dalam hati. Dia asyik tanya dalam hati. Saya tulis ayat terakhir, ayat 52. Ayat 52. Maka dia merasa kagum dengan Quran. Dia bertanya, Nabi menjawab. Dia bertanya, Nabi menjawab. Dia tanya dalam hati, Nabi jawab dengan mulut. Akhirnya dia mengucapkan Subhanallah. Disebut dengan mulut dia Subhanallah. Dan memang ayat terakhir pun fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan Al-Azim. Dia pun kata Subhana rabbiyal azim. Dia cakap hal tu, Quran pun suruh buat macam tu. Fasabbih. Dan memang surah ni di akhir kita sunat bertasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sebelum kita nak kata sadaqallahul azim, kita sebut dulu Subhana rabbiyal azim. Itu menjadi sebab dia masuk Islam. Nabi habis sembahyang, dia tunggu belakang, dia peluk Nabi, dia kata fawaqa'al Islam fi qalbi. Islam dah meresap masuk ke dalam hatiku, kullal mawqi', di seluruh pelusuk hatiku penuh dengan Islam. Masuk Islam. Main nak bunuh Nabi, akhirnya masuk Islam. Jadi ada dua riwayat lah. Sebagian ulama menggabungkan kedua-duanya sekali. Mula-mula dia dengar bacaan Al-Quran di rumah adik dia, adik ipar dia. Kali kedua dia dengar bacaan Nabi sendiri. Ini dipanggil ta'athur Umar bil Quran. Sayyidina Umar terkesan. Hati dia yang keras jadi lembut dengan ayat-ayat Al-Quran. Baik, kita sambung. Itu kita cerita sebab Islam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mungkin surah Taha, mungkin ayat-ayat akhir surah Al-Haqqah. Dan kemungkinan dua-dua tu boleh digabungkan. Wa kana al-muslimun fi zalika al-waqt 40 rajulan wa 11 imra'atan. Kaum muslimin ketika itu berjumlah 40 orang lelaki dan 11 orang perempuan. 51 orang lah. Kemudian Nabi di pulau boykot. Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Pemulauan ke atas Nabi dan keluarganya. Lamma ra'at Quraisyun intishar al-Islam fil qabail, azamu ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum Quraisy berazam untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas melihat Islam tersebar ke seluruh kabilah. Fahasarathu wa ahla baitihi fi syu'ab wa mana'u anhum al-arzaq wattafaqu ala alla yaqbalu lahum sulhan abada. Mereka memulau boykot Nabi dan keluarganya di lereng bukit. Jadi keluarga Nabi tak boleh keluar, duduk di perkampungan Syi'ib Abi Talib. Ada lereng bukit tu dipanggil kampung Abu Talib, kampung Bani Hashim. Nabi, kaum puak Nabi duduk situ lah. Kaum puak Nabi duduk situ lah, tak boleh pergi mana. Macam tak boleh rentah daerah bagus tu lah. Bahkan tak boleh membeli. Dengan kabilah-kabilah lain mereka tak akan jual beli, tak akan menerima nikah kahwin, tak akan bercakap di pulau. Payah nak makan apa semua payah. Nak makan payah. Makan kena beli. Keluarga Nabi ni meniaga. Tapi biasalah nak ambil barang macam mana. Kalau barang habis stok, nak ambil barang kat siapa? Itu makna boykot. Hisar, dikepung. Wa katabu mattafaqu alaihi fi sahifatin wa 'allaquha fil Ka'bah. Mereka menulis apa yang mereka sepakati itu, sepakat untuk boykot seluruh keluarga Nabi yang menyokong dan membela Nabi sama ada Islam atau kafir. Dipertulis atas keping kertas, sahifah, dan menggantungkannya di dalam Kaabah. Mereka buat perjanjian lah. Ada tulis Bismillahirrahmanirrahim, tu ada tulis Bismillah dengan nama Allah. Mereka bersetuju sebulat suara untuk boykot keluarga Nabi yang membela Nabi.
dan juga orang Islam. Nanti getah mereka ni dimakan anai-anai. Di Mekah pun ada anai-anai. Setelah getah mereka ni robek, cari, maka terbatallah boikot tu. Wa kana dhalika fi as-sanati as-sabi'ati min an-nubuwah. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke-7 dari kenabian. Hijratu tempoh pemulawan ni kata ulama 3 tahun, lama tu. 3 tahun. Makanan nak masuk pun sorok-sorok seluduk je. Sehingga kan Nabi dan para sahabat hanya makan daun. Makan daun. Daun tak payah beli. Makan pucuk-pucuk macam tu lah. Makan pokok-pokok kayu. Ada jugalah gandum sampai, tapi tengah-tengah malam lah. Seluduk masuk. Ada yang kesian pi bagi. Tapi kira hidup susah. Hidup dalam keadaan yang sangat susah. Orang lain boleh makan. Ada duit pun, tapi nak buat macam mana? Ada duit pun kalau orang tak mau jual, nak buat macam mana? Tuan-tuan bayang, ada duit banyak. Tapi pi kedai orang tak mau berjual. Jadi mereka ditekan. Pi pasar raya tak boleh masuk. Kedai nak beli barang orang tak mau jual. Hidup dalam tekanan. Akhirnya Allah Ta'ala menghantar anak-anak makan getah yang mereka pelekat. Mereka pelekat belah dinding dalam Kaabah. Anak-anak makan kecuali nama Allah. Anak-anak tak makan. Hebat tau. Nama Allah dia tak makan. Hak lain dia makan. Tu anak-anak zaman Nabi lah. Anak-anak kita Quran pun dia makan. Apa jenis anak-anak ni Quran pun dia telan. Jadi di Mekah pun ada anak-anak. Baik, kita tengok. Hijratul Habsyah al-Thaniyah. Hijrah ke Habsyah kali kedua. بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم وقومه الشعب أمر جميع المسلمين بالهجرة إلى الحبشة. Setelah dikepung, baginda mengarahkan semua kaum muslimin supaya berhijrah ke Habsyah. Maksudnya siapa nak pi lah. Orang Islam pun dah makin ramai dah. Ramai yang pi, Nabi tak pi. Nabi duduk dalam kepungan itu. Fahajara 73 رجلا و11 امرأة منهم جعفر بن أبي طالب. Mereka yang berhijrah berjumlah 73 orang lelaki dan 11 orang perempuan. Antaranya Sayyidina Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Dia jadi ketua lah. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib ketua rombongan. Di sana nanti mereka akan dipanggil menghadap An-Najashi dan Sayyidina Ja'far membacakan beberapa ayat daripada surah Maryam kepada Najashi. Sebab Najashi ni dia di kalangan Ahlul Kitab, dia Muslim, dia beriman dengan Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua dia tahu. Maka Sayyidina Ja'far, ketua rombongan, bila dia menghadap An-Najashi, dia minta izin untuk membacakan Al-Quran. An-Najashi tanya macam mana ajaran agama kamu, Nabi kamu macam mana. Ja'far tak cakap banyak, dia kata izinkan saya baca Quran. Dia baca surah Maryam. Cerita Nabi Zakaria teringin anak, akhirnya dapat anak nama Yahya. Kemudian cerita Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Maryam bernazar tak mau cakap dengan orang, orang tuduh, orang fitnah dia. Apa semua cerita tentang Nabi Isa, sepupunya Yahya, Zakaria, Baitul Maqdis. Cerita yang memang An-Najashi tahu ini kisah benar. Macam mana Nabi Muhammad yang tak erti baca, tak erti tulis, duduk di padang pasir, boleh tahu kisah ini. Dan ini memang Al-Quran kalamullah. Akhirnya mengalir air mata Najashi, terharu. Nabi akhir zaman yang dijanjikan telah pun muncul dan dilantik di kota Mekah. Dalam masa yang sama, kafir Quraisy menghantar wakil untuk pujuk Najashi, untuk bagi hadiah dekat Najashi,
bawa hadiah, bawa emas perak, nak hadiah kepada Najasyi supaya Najasyi usir orang-orang yang berhijrah ni, suruh balik ke Mekah semula. Itu tujuan ni, apa? Dia hantar 2 orang untuk pergi pujuk Najasyi, bagi hadiah dekat Najasyi, rasuah dekat Najasyi. 2 orang tu, yang pertama nama Amru bin Al-As. Waktu tu dia belum Islam. Sayyidina Amru bin Al-As, dia yang pi dari Mekah ke Habsyah, ke Ethiopia. Amru bin As. Orang kedua anak Walid bin Mughirah, iaitu Umarah. Umarah yang mereka cuba pujuk Abu Talib, belalah Umarah, serah Muhammad, kami bunuh Muhammad, kami ganti dengan Umarah ataupun Imarah bin Al-Walid. Ni pun 2 orang lah, Umarah bin Al-Walid dengan Sayyidina Amru bin Al-As, pergi rasuah, pujuk, bawa hadiah kepada Najasyi. An-Najasyi tak kelapak kan. An-Najasyi bawa ni pun 2 orang masuk satu bilik, mah penuh. Hampa nak bagi mah kat aku, mah aku berlambak lebih banyak daripada mah hampa. Dia halau mereka 2 orang balik. Dan Amru bin As, dia mencaci-caci Nabi Muhammad. Dia mencaci-caci Nabi Muhammad depan An-Najasyi. Akhirnya An-Najasyi angkat tangan. An-Najasyi penampak pipi Amru bin As. An-Najasyi tabuh, pukul, rimbuk Amru bin As. Dan An-Najasyi ceramah dekat dia. Cerita dekat dia, Nabi akhir zaman, kami ni duk tunggu lama dah. Kami baca kitab Taurat dan Injil, hak asal tu, hak kitab yang original tu. Dia ceramah dekat Sayyidina Amru bin Al-As. Dia pukul, dia penampak, dia rimbuk. Tak tahulah dia pijak tendang, wallahu alam. Dia buat sungguh-sungguh Amru bin As. Sampai Sayyidina Amru bin As tersedak. Akhirnya Sayyidina Amru bin As memeluk Islam di Ethiopia, di Habsyah. Main nak rasuah, kena pukul, akhirnya masuk Islam. Ini kisah yang sangat menarik. Sayyidina Amru bin As itu sahabat kerana dia jumpa Nabi nanti. Nabi pergi Madinah, dia pergi Madinah. Seorang sahabat Nabi masuk Islam dengan dakwah tabi'in. An-Najasyi dia bukan sahabat, dia tabi'in. Tabi'in mengislamkan sahabat Nabi. Itu satu cerita yang agak pelik tapi memang benar. Tabi'in ini tak pernah jumpa Nabi. Amru bin As ni pula, dia pasal ayah dia lawan Nabi, dia lawan keluarga. Ayah dia As bin Wa'il. Ayah dia kata kat Nabi Abtar tu. Amru bin As bin Al-Wa'il. Yang mana Allah Ta'ala sebut, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang kutuk kamu, dialah yang abtar. Abtar ni putih zuriat, putih keturunan. As bin Wa'il kata kat Nabi Muhammad ni, Allah bagi mati semua anak lelaki. Leceh lah. Mati anak lelaki ni hina. Mati anak lelaki ni putih keturunan. Nanti anak perempuan, orang tak sebut nama Muhammad dah. Mai ikut anak perempuan, orang sebut nama suami. Kalau Al-Hasan bin Ali, Ali bin Abi Talib, mana ada Muhammad di situ? Leceh lah. Putih keturunan. Dia kata Nabi ada sesuatu masalah di alat kelamin. Tu anak lelaki tak boleh hidup lama. Hidup, mati. Hidup, mati. Ada something. Dia kutuk Nabi. Macam orang lah, kalau orang tak dapat anak, mereka kata mandul. Mereka kata mati pucuk lah. Suka mengata kat orang. Tu As bin Wa'il. Allah balas. Kamu tu yang putih keturunan. Kamu kutuk Nabi Muhammad. Inna syani'aka huwal abtar. Anak dia itulah Sayyiduna Amru bin Al-As. Masuk Islam didakwah oleh tabi'in. Tabi'in mengislamkan sahabat. Kan pelik tu. Dan cara nak masuk Islam kena pukul dulu. Baru sedar sikit. Kepala ni tak mau fikir. Kena penampak, kena tabuh. Memang Nabi tak bagi pukul muka. Tapi An-Najasyi dia kekam sangat. Mai sini nak rasuh aku. Mai sini duk kutuk-kutuk Nabi Muhammad. Kami ni duk tunggu-tunggu dia. Hang ni duduk dekat dengan dia tak mau beriman. Kena pukul. Kira hidung dia sampai berdarah lah kena pukul.
Dan dia bersyukur kerana pukulan itu menyedakkan dia. Dia tersedak. Betul juga. Dia baru terfikir masuk Islam ni. Jasa dia besar lah. Dia Fatihu Misra, pembuka Mesir. Dia panglima perang lah. Lepas masuk Islam ni jadi jago lah. Perang ni pun duduk di barisan depan. Dia Sayyidina Khalid bin Al-Walid ni pun ni memang pakar dalam selok belok peperangan. Memang handalan Sayyidina Amr bin Al-As yang membawa Islam ke Mesir. Dipanggil Fatihu Misra, pembuka Mesir. Baik. Walahiqa bihim muslimu al-Yaman wahum Abu Musa al-Ash'ari wa banu ammihi. Mereka bertemu dengan kaum muslimin dari Yaman, iaitu Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari dan kaumnya. Ini orang Yaman. Orang Yaman nak pergi jumpa Nabi. Berhenti transit di situlah, di Ethiopia tu. Lepas ni pun masuk Islam juga. Grup jemaah Abu Musa al-Ash'ari dan juga kaum dia lah dari Yaman. Wa kanat hadhihi al-hijrah fi as-sanati as-sabi'ati min an-nubuwah. Hijrah ini berlaku pada tahun ke-7 dari kenabian. Ni pun duduk lama tu, duduk bertahun-tahun di Ethiopia. Selepas Nabi berhijrah ke Madinah, ni pun terus dari Ethiopia terus ke Madinah, tak balik Mekah dah. Ni jemaah ni terus berjalan ke Madinah nanti. Bila Nabi pergi Madinah ni pun dapat berita tu, mereka dari Ethiopia terus pergi ke Madinah, tak balik Mekah. Islamu Malikil Habsyah, Raja Habsyah memeluk Islam. Sebenarnya dia memang Islam dah. Bukan dia baru memeluk Islam. Dia mentajdid, merenew, memperbaharui Islam dia. Sebelum tu pun dia Islam dah. Kerana dia beriman dengan kitab asal Taurat yang asli. Lamma alimat Quraisyun bihijratil muslimin ila al-Habsyah arsalu rajulain. Rajulain ni saya sebut tadi, Amr bin Al-As dan juga Umarah bin Al-Walid. Ni pasal mak pak ni lawan Nabi, ni pun lawan Nabi. Macam tu kan faham apa. Umarah bin Al-Walid bin Mughirah, Walid bin Mughirah. No? Hak ni pula pasal Amr bin Aus bin Wa'il. Aus bin Wa'il kita boleh tengok cerita dia dalam surah Al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ni pun bawa bihadaya. Hadaya jamak hadiah. Hadiah bahasa Melayu. Hadiah tu asal bahasa Arab. Hadiyah. Hadiyatani, dua hadiah. Hadaya. Hadiah-hadiah. Wa talaba minhu an yarudda man hajara minal muslimin. Quraisy mendapat tahu kaum muslimin berhijrah ke Habsyah. Quraisy ni bukan orang lain. Adik-beradik Nabi lah semua. 2-3 pupu Nabi semua tu dipanggil Quraisy. Siapa yang berasal daripada Fihr bin Malik, semuanya nama Quraisy. Bani Umayyah, Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Makhzum, semua tu dipanggil Quraisy. Mereka menghantar 2 orang utusan. Ada di bawah tu. Dua orang utusan itu membawa berbagai hadiah untuk Raja Habsyah. Nak rasuah dia lah, nak pujuk dia. Mereka meminta beliau mengembalikan kaum muslimin yang berhijrah ke situ. So, hantar balik ke Mekah. Ni pun kata mereka ni pemecah belah masyarakat. Mereka ni jahat. Mereka ni buat masalah jenayah. Lari main sini. Tak patut kamu duk jaga orang jahat ni. Kamu duk simpan orang jahat ni. Suruh mereka balik. Mereka akan menerima hukuman di Mekah. Kita tengok di bawah. 2 orang utusan itu ialah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dan Umarah bin Al-Walid. Umarah bin Al-Walid ni saya tak pasti dia masuk Islam atau tidak. Sayyidina Amr bin Al-As masuk Islam. Mereka berdua berkata kepada An-Najashi, wahai raja yang dihormati,
Mereka yang masuk ke dalam negara Tuhan adalah orang-orang yang bodoh di kalangan kami. Mereka meninggalkan agama kaum mereka sendiri. Mereka mencipta agama baru yang kami dan kamu tidak mengetahuinya. Kami dan kamu tak tahu. Padahal An-Najasyi tahu ajaran ni. Dia study kitab Taurat dan Injil. Mereka yang tak tahu. Kami telah diutus oleh pemimpin kami yang merupakan bapa-bapa saudara kepada mereka. Betul lah semua adik-beradik. Memohon kepada Tuhan untuk mengembalikan mereka ke tempat asal mereka, yakni Mekah. Raja An-Najasyi berkata, aku tidak akan mengembalikan mereka sehingga aku mendengar penjelasan daripada mereka terlebih dahulu. Dia nak dengar dua-dua belah pihak. Ini raja yang bijak. Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu selaku wakil muslimin berkata, dahulu pada zaman jahiliyah kami memakan bangkai, menyembah berhala, melakukan perbuatan keji, memutuskan silaturrahim, berbuat jahat kepada jiran dan orang yang kuat menindas golongan yang lemah. Sehingga Allah mengutuskan kepada kami seorang Rasul. Kami mengenali keluarganya, kebenarannya, kejujurannya dan kebaikannya. Dia mengajak kami mengesahkan Allah, meninggalkan sembahan berhala, bercakap benar, menghubungkan silaturrahim, memperbaiki hubungan dengan jiran, meninggalkan perkara-perkara haram, menjauhi dari pertumpahan darah, melarang kami dari perbuatan keji, bercakap bohong dan memakan harta anak yatim. Beliau memerintahkan kami salat, puasa, zakat dan haji. Maka kami beriman dengannya dan mempercayainya. Lepas tu, dia sambung dengan surah Maryam pula, cantik. Najasyi sampai menangis terharu. Kita baca balik atas, fa'aban Najasyi taslimahum ba'da an akhbarahu Ja'far ibnu Abi Talib bihaqiqati din al-islami wa qara'a alaihi awal surati Maryam. An-Najasyi enggan menyerahkan kaum muslimin kepada Quraisy selepas mendengar penjelasan dari Sayyidina Ja'far tentang hakikat agama Islam, dan beliau juga turut membacakan permulaan surah Maryam. Faraja'a khaibin wa aslama an-Najasyi wa man ma'ahu minal qissisin warruhban fi dhalikal waqt. Dan dua orang utusan itu akhirnya pulang ke Mekah dalam keadaan hampa, dan An-Najasyi, para penditanya dan pembesar-pembesarnya, pembesar-pembesar istana, semua memeluk Islam pada waktu itu. Fa'anzalallahu fi haqqihim. Allah menurunkan ayat 82 surah Al-Ma'idah tentang keislaman mereka. Sekerabat diraja semua masuk Islam. Allah berfirman, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Maksudnya, demi sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan dapati manusia yang keras sekali pemusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang Yahudi dengan orang musyrik sangat keras menentang Islam, susah nak terima dakwah Islam. Orang musyrik ni yang sembah patung berhala, disebut juga orang kafir. Musyrik mensyirikkan Allah. Yahudi payah nak masuk Islam. Orang kafir pun payah. Dia nak tinggal berhala, dia payah. Keras sungguh ni puan ni.
Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali. Yang ni mudah didekati, mudah didakwahkan. Siapa dia? Kristian Nasara. Orang Kristian mudah. Kalau kena pendekatan, kena cara dia, orang Kristian mudah untuk terima Islam, masuk Islam. Allah bagi tahu. Tapi kena mengajilah tajuk fiqh dakwah lah, cara berdakwah, uslub dakwah. Tu Dr. Zakir Naik tu, ceramah. Dr. Zakir Naik banyak mengislamkan orang Kristian. Banyak persamaan antara Kristian dengan Islam. Bila diberi pencerahan, apa yang mereka duk fitnah Islam tu, kita jawab dengan cara yang baik. Allah kata, aqrabahum mawaddah. Orang yang paling dekat kasih sayang, mudah didekati ni, orang mana? Orang yang qalu, mereka kata, inna nasara, kami Nasrani. Kristian. Kristian mudah lagi. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang-orang yang beriman ialah orang yang berkata bahawa kami ini ialah orang-orang Nasrani. Kristian. Orang Kristian tak percaya kata Nabi Isa masih hidup. Dia pun kata macam mana boleh hidup di atas langit tanpa makan dan minum. Kristian beriman Isa disalib, mati terbunuh. Kita kata dah, Isa tak mati, ada atas langit. Dia pun kata macam mana boleh duduk atas langit? Tak makan, tak minum, hampa kata hidup. Tak makan, tak minum, mati. Adat kata mati. Kita boleh cerita dekat mereka kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus tak duduk atas langit. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan. Ini orang Kristian memang percaya. Macam kita percaya. Nabi Yunus dalam perut ikan. Berbulan-bulan. Tak makan, tak minum. Duduk di dalam lautan yang dalam. Dalam laut yang terlampau dalam ni pun tak ada oksigen juga. Seperti mana atas langit sana pun tak ada oksigen. Nabi Yunus mati tak kalau kita tanya mereka? Dalam cerita Nabi Yunus mati tak? Mereka kata tak mati. Kenapa tak mati? Allah melindungi Nabi Yunus. Nabi Yunus bukan makan apa? Allah memberi makan dan minum rohani Nabi Yunus. Nabi Yunus tak mati. Diluahkan masih hidup. Kita kena buat qiyas. Kita kata seperti mana Nabi Yunus tak makan, tak minum, tak ada oksigen, hidup dengan izin Allah. Begitulah Isa. Orang dengan orang. Ini nama Yunus, ini nama Isa. Yang ni duduk dalam perut ikan, duduk dalam laut. Yang ni duduk atas langit. Cara terang macam tu. Apa yang mereka dah percaya digunakan untuk meminta mereka percaya, beriman dengan sesuatu yang mereka tidak percaya. Itu kaedah dakwah lah. Kena belajar lah. Saya pun tak pandai bab ni. Orang mengaji fiqh dakwah. Baik. Ini orang-orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan ada di antara mereka pendeta-pendeta dan ahli-ahli ibadat. Dan kerana mereka pula tidak berlaku sombong. Kalau mereka tak sombong, sedia menerima kebenaran, mereka akan memeluk Islam. Ramai padri-padri di negara barat yang Allah buka hati, mereka mencari kebenaran, mereka masuk Islam. ثم مات النجاشي فصلى عليه الرسول لما أعلمه جبريل بوفاته وهذا أصل صلاة الجنازة على الغائب. Kemudian An-Najashi meninggal dunia. Malaikat Jibril memberitahu Nabi SAW tentang kematiannya. Lalu baginda melakukan solat jenazah ghaib ke atas jenazahnya. Dan ini merupakan solat jenazah ghaib pertama dalam Islam. Solat jenazah ghaib. Sebelum tu semua sembahyang dekat-dekat, hadir. Ini sembahyang jarak jauh. Dan sembahyang jenazah ni memang mereka mewarisi yatawarathun sejak zaman Nabi Adam AS. Lagilah sembahyang jenazah 4 takbir. Itu tak ubah. Nabi Adam meninggal dunia, Allah hantar malaikat. Ada yang menguruskan mandi kafan, ada yang menguruskan liang lahat, dan malaikat juga sama-sama solatkan jenazah Nabi Adam. Kata Nabi Muhammad, fasallu alaihi wa kabbaru alaihi arba'an. Malaikat takbir 4 kali. Jadi cerita sembahyang jenazah ni memang
turun-temurunlah setiap Nabi solat yang sama, cuma berbeza bacaan, tanpa rukuk, tanpa sujud dan takbir 4 kali, serupa dia. Baik, kita berhenti dekat ni dulu. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Petang nanti kita akan sambung. Tempoh pemulawan itu tamat kerana kertas yang mereka tulis itu sudah pun terkoyak dimakan oleh anai-anai. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.